Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utamanya, kita mulakan bicara kita di ambang Ramadan ini dengan doa yang dibaca oleh golongan salafus salih agar kita sampai ke Ramadan dalam keadaan kita sihat walafiat, dapat beribadat dengan sebaik-baiknya. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan dalam keadaan kami sihat walafiat, dalam keadaan kami sejahtera kehidupannya, aman damai, jauh daripada penyakit dan wabak. Wasallim Ramadhan lana, dan serahkanlah Ramadan kepada kami untuk kami isikan dengan ibadat sepenuhnya, sebaiknya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah ia dari kami sebagai amalan yang dikabulkan setelah kami selesai melakukannya. Jadi para jemaah sekalian, inilah doa para salafus salih ketika nak menyambut Ramadan. Bila nak sambut Ramadan, itulah yang mereka doakan. Mereka amat mengharapkan Ramadan tahun ini lebih baik pengisian amalannya dari tahun sebelumnya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maknanya puasa wajib. Sebab puasa yang ibadat yang paling utama yang kita lakukan itu, iaitulah ibadat yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itu dipanggil yang utama sekali, ibadat yang patut kita lakukan. Kemudian dalam keadaan iman, itu syarat yang pertama, kita berpuasa, kita beriman kepada Allah, bahawa Allah yang perintahkan kita berpuasa, sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Yang kedua, ihtisaban. Apa makna ihtisab? Mengharapkan pahala. Maka diampunkan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan baginya dosa-dosa yang lepas. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ramai orang yang soleh bercita-cita untuk bertemu Ramadan. Maknanya orang nak bertemu Ramadan ni ada beberapa kategori. Yang pertama sekali, as-salihun was-salihat, orang-orang yang soleh, laki-laki yang perempuan, nak bertemu dengan Ramadan kerana terlalu banyak keuntungan akhirat yang dapat diraihnya. Masya Allah, tabarakallah, kan? Bagi orang dunia pula, mengharapkan Ramadan mari ini untuk mereka meraih, mengauk sebanyak mungkin keuntungan dunia yang mereka dapat. Bagi orang-orang yang biasa pula, Masya Allah, tabarakallah, kedatangan Ramadan membuka ruang yang besar. Di masjid-masjid, di surau, di balasah, adanya iftar Ramadan. Itu kategori manusia pada asalnya. Tapi tahun ini berbeza sedikit. Apabila Ramadan mari dalam suatu program yang disusun oleh kerajaan, nama dia PKP. Dihadkan pergerakan kita, nak pergi ke masjid tak boleh. Kan, nak berhimpun ramai-ramai pun tak boleh. Iftar perdana mungkin sudah tidak ada lagi. Yang adanya kit ataupun bakul-bakul Ramadan
yang dibahagi-bahagikan oleh pihak kerajaan, oleh pihak NGO swasta, oleh ahlul khairat. Mereka bahagi-bahagikan, maknanya kita hanya beriftar dengan keluarga kita di rumah. Namun, persiapan untuk menyambut Ramadan tak boleh kita abaikan. Walaupun yang kata, Ramadan tahun ni hambar. Ramadan tahun ni tak ada apa. Ramadan tahun ni tak meriah. Kita kata, lesh, ya akhi. Kenapa tak meriah? Sebab tidak ada bazar. Tak meriah sebab tidak ada iftar perdana. Tak meriah sebab kita tak boleh lagi nak cari imam-imam yang suara bagus yang kita import dari luar negara. Kita kata Ramadan tetap Ramadan. Nafahatur Rahman, limpah kurnian Allah Ta'ala tetap berlaku di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang telah saya baca, walillahi utaqaun minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah Taala ada hamba-hamba yang akan dimerdekakan daripada api neraka pada setiap malam. Masya-Allah tabarakallah. Setiap malam ada orang yang disenaraikan, dibebaskan daripada api neraka. Kenapa kita kata tak meriah? Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, walaupun PKP tetap berlaku. Cuma kita tidak ada acara besar-besaran, kita tidak ada kain rentang, ahlan selamat datang Ramadan, kita tidak ada iftar perdana, sahur perdana, tarawih perdana, tapi kita kena ingat pengisian Ramadan tetap diisi. Walaupun apa keadaan sekalipun para jemaah sekalian, cuma pengisian yang berbeza pada kali ini, iaitulah dulu kita isi dengan ramai-ramai, hari ini kita isi bersama keluarga. Inilah saatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita ruang yang luas untuk bersama keluarga. Ada orang yang telah merapatkan, menambahkan rapatnya yang dulu kesibukan, hari ini kita duduk dengan keluarga sungguh. Dan ada orang yang Masya Allah, Tabarakallah, hari ini baru dia kena anak-anak dan kena watak sebenar keluarga dia setelah mereka bersama. Dan kita jangan lupa, kalau kita boleh kena watak anak kita juga boleh kena watak kita. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Sebab dia tahu ayah dia boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran. Dia tahu ayah dia dulu macam mana keadaan, sekarang ni duduk di rumah aja. Maka tunjuklah akhlak yang baik. Tunjuklah budi pekerti yang mulia. Kita jadilah ketua keluarga yang mendidik anak-anak, bukan ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab kepada anak-anak. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, saya sudah war-warkan di antara risalah yang kita keluar. Dalam risalah ini, amalan-amalan di bulan Ramadan yang patut kita belajar dan kita baca para jemaah sekalian. Saya bacalah secara ringkas. Kita ambil masa sebahagian daripada masanya, kemudian saya tengok kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya oleh para peserta, para tetamu ataupun penonton, bolehlah hantar soalan-soalan untuk kita jawab. Sebab kalau saya nak jawab seorang-seorang, anda tengok soalan yang sudah sampai, dia lebih kurang dia berulang, sama berulang. Di antara soalan yang ditanya, Ustaz Abu Anas afallahu anhu wa an walidayh, apakah cara-cara kita nak menyambut Ramadan tahun ni bersama keluarga? Saya kata sama je. Sama je cara kita nak sambut Ramadan dulu dengan sekarang. Yang bezanya tak ada bazar Ramadan dan tidak ada perdana-perdana, itu je yang beza. Tapi dengan perbezaan ini, alhamdulillah, setakat video yang telah saya sebarkan, cara-cara solat tarawih yang simple, yang mudah, saya ambil pendekatan mengambil jalan yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan memayahkan. Basyiru wala tunaffiru, berilah khabar gembira jangan khabar menakutkan. Khususnya kepada bapa-bapa yang bakal menjadi imam tarawih malam besok, insya-Allah taala. Kita mengatakan ambillah yang simple, yang mudah, acara-acara rasmi yang dibuat oleh masyarakat kita, yang dibuat oleh negara. Kita kata biarlah isu acara itu kita ketepikan, kita ambil isu cara bagaimana yang dianjurkan oleh Islam yang berpaksikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mudah dan sangat simple.
Yang payah-payah ni yang tak mari daripada sunnah para jemaah sekalian. Yang payah bukan mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam risalah kita ni ada, dalam risalah yang saya bagi ni pun ada, alhamdulillah, pihak admin kita bertugas, orang-orang yang minta diberi, yang tak minta ambil dalam Facebook. Alhamdulillah, dunia kita ada, kan? Jadi para jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita war-warkan, sebarang soalan boleh ditanya. Kalau tak sempat hari ini, kita jawab pada hari yang lain, insya-Allah. Maka dalam senarai ini telah menyebut kepada kita beberapa kelebihan fadilat Ramadan. Di antaranya ialah bau mulut orang yang berpuasa. Saya tak baca lagi dalil sebab kita khulasah je, nak ambil poin je. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada haruman kasturi di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, para malaikat memohon keampunan untuk orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Yang ketiga, syurga dihias tiap hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, syaitan-syaitan dan jin-jin nakal dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Yang kelima, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang keenam, terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketujuh, orang yang berpuasa akan mendapat keampunan pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan dan senarai lillahi utaqab minan nar pada fi kulli lailatin, setiap malam. Setiap malam sudah senarai keluar. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ke-8. Yang ke-7 kan. Yang ke-8, pada setiap malam Ramadan tersenarai di sisi Allah Ta'ala nama-nama hamba-Nya yang bebas daripada api neraka. Itu di antara perkara yang disebut dalam senarai kita ni, insya-Allah. Di antara hikmah yang penting, hikmah puasa yang penting sekali, para jemaah sekalian, puasa membawa kepada ketakwaan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah, kata di ulama tafsir, la'alla ni kalau bahasa kita, mudah-mudahan kita kata, semoga. Tapi kalau la'alla daripada Allah Azza wa Jalla, dia menjadi suatu yang pasti. Puasa cukup syarat rukunnya, cukup adab dan akhlaknya, kamu akan jadi orang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Maka ayat ini membayangkan bahawa jika kamu melakukannya, kamu akan mencapai ketakwaan. Takwa merupakan suatu sifat yang paling mulia, yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kelebihan puasa, hikmah puasa. Yang kedua, puasa adalah sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat kurniaannya, iaitu dengan menahan diri daripada makan, minum, berhubung dengan isteri, yang merupakan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia ini. Apabila marinya siang hari, kita berhenti semua perkara tersebut semata-mata syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dianugerahkan dengan cara kita mengikut syariat yang telah difardukan. Masya Allah, tabarakallah. Hikmah yang ketiga, kelebihan puasa juga ia dapat menahan dan mengawal nafsu. Ini kerana apabila seorang itu kenyang, ia akan bernafsu. Tetapi apabila ia lapar, nafsunya akan terkawal. Sebagaimana hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau tak mampu nak kahwin, suruh puasa. Hikmah yang keempat, puasa juga menguatkan azam dan tekad, mengajar kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Orang Islam sangat memerlukan kekuatan azam dan ketahanan diri yang tinggi ketika melalui lapar dan dahaga di sepanjang bulan Ramadan. Mana kita belajar tengok bagaimana kita nak pastikan bahawa orang yang tak ada makanan, orang yang susah,
Mereka tengoknya orang duduk makan di restoran yang sedap-sedap. Kan? Lalu ke tepi kedai restoran besar, orang penuh. Dia duduk jidat bibir tepi jalan. Kita hari ni bila mari bulan puasa, Allah nak didik kita. Walaupun ada duit. Kamu mampu beli bazar Ramadan daripada awal bazar sampai ke hujung bazar. Sekali dengan tuan-tuan, sekali dengan khemoh-khemoh, mampu beli. Tapi kamu tak mampu nak makan kerana Allah Ta'ala perintahkan kutiba alaikumusiyam. Namun begitu, kita akan terasa, lalu ikut ayam percik, ya Rab, ambil setengah ekor. Lalu ikut ni pula tengok soto bakar, Masya Allah, tabarakallah, ambil satu. Lalu ikut ni pula tengok kuih sedap, bismillah. Akhir kali 2 tangan penuh, nak makan tak boleh. Ketika itulah kita bayangkan bagaimana seksanya orang-orang yang tidak ada duit. Bagaimana perasaan orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk menikmati hidangan-hidangan yang cantik-cantik, yang besar-besar. Bagaimana orang susah, tengok je orang makan, dia tak mampu nak makan. Masya Allah, tabarakallah. Di saat itu kita berpuasa, kita berfikir kepada mereka. Yang kelima di antara hikmah yang besar, puasa membina akhlak yang terpuji. Puasa sebagai satu langkah, satu sekolah yang mendidik orang Islam yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW bagi tahu, apabila kamu jangan jadikan hari kamu berpuasa seperti hari tak puasa. La yaskhab, jangan bertompik, jangan duduk merlaung, jangan duduk merepek, jangan macam-macam. Biarlah kita berbeza hari kita berpuasa dengan hari tak berpuasa dari sudut akhlak dan tingkah laku. Mana sebulan kita berlatih, mudah-mudahan ianya terdidik, insya-Allah. Yang keenam, puasa adalah satu manifestasi yang nyata untuk menunjukkan penyatuan umat Islam dan persamaannya. Sebab bila keluarnya fajar, seluruh dunia orang tak makan. Tak kira lah berbeza jam tu, tapi yang pentingnya fajar di tempat masing-masing, semua tak makan. Azan je, Masya Allah, Allahu Akbar, Bismillah. Rutab, tamar, air, kemudian doa, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan penyatuan ini kalau kita berbuka puasa di tanah haram. Di Masjid Nabawi Syarif contohnya, berapa juta orang buka puasa dalam masa 15 minit. Semua sufrah yang telah dihampar masuk dalam plastik sampah. Dan kita boleh solat di tempat kita beriftar secara berjamaah dengan jutaan umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Hadhi hiya wahdatul ummah. Kesatuan umat yang cukup besar para jemaah sekalian. Yang ketujuh, hikmah puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Itulah di antara hikmah-hikmah puasa yang dapat kita kutip secara ringkasnya dalam risalah Ramadan, puasa dan Ramadan yang saya baca ini. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak tengok juga panjang sikit lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya usahakan terjemahannya, nama dia Keindahan Islam. Dalam kitab Keindahan Islam ini, kita bahaskan semua hikmah, hikmah puasa, hikmah zakah, hikmah haji, hikmah solat, hikmah perkahwinan, hikmah dilarangnya benda-benda yang dilarang, semuanya terdapat dalam kitab. Tajuk dia Keindahan Islam. Kalau yang belum dapat lagi, saya beli dan saya baca. Zaman-zaman kita duduk PKP ni, inilah waktu kita nak bacanya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, di dalam senarai pendek yang telah saya beri ini, Masya Allah, tabarakallah, yang dalam buku ni ada, dalam buku risalah tu ada, kita kata di antara amalan-amalan yang besar untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang pertama sekali berpuasa. Nama dia pun bulan puasa, bulan Ramadan. Itulah yang paling besar sekali kan. Alhamdulillah, jagalah adab-adab puasa. Kemudian di antara perkara yang besar yang kita kena lakukan, kita kena ihya, kita kena budayakan dalam bulan Ramadan ini di bawah tajuk Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran. Bacalah Quran. Paling tidak 1 juzuk 1 hari. Azam, semangat, tekad betul-betul, aku nak khatam Quran pada tahun ini, insya-Allah.
Dulu sibuk pagi kerja. Balik dah gelap. Bawa anak-anak pergi tarawih, balik dah penat. Hari ni tuan-tuan jangan cari alasan. Tidak perlu lagi beralasan-alasan, tak sempat nak baca. Apa yang kau nak buat lagi? Duduk di rumah. Nak pergi pejabat, tak ada pejabat. Dan nak pergi ke bazar, tak ada bazar. Allah nak beri peluang kepada kita. Ambillah peluang yang besar ini. Paling tidak, saya kata paling tidak, khatam sekali Quran. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak mampu, Ustaz. Jangan paksa saya, Ustaz. Saya tak paksa. Saya kata, sambil bergurau tapi sungguh. Orang Kelantan kata, gurau bewok. Gurau bewok ni maknanya bewok ni kalau dia bergurau, dia cakap sungguh. Saya kata di saat pen boleh baca Quran. Pen boleh baca Quran. Awak yang besar di rumah orang Islam daripada kecil sampai ke tua, sampai saat ini, tak boleh baca Quran, kita kata ini di antara benda ajaib. Tuan-tuan tengok dalam video pendek saya, dalam senarai, dalam video pendek yang telah saya edarkan. Di bawah tajuk Tazkirah Ramadan. Beberapa perkara yang ajaib di bulan Ramadan. Pengen baca Quran, orang tak baca. Tuan-tuan, insya-Allah saya permudahkan urusan. Kata Nabi SAW, man yassara mu'sira. Siapa dia permudahkan urusan, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di akhirat esok. Kata di pena penulis kitab mesti ke hadis. Di antara mempermudahkan urusan, di antara cara-cara membantu orang Islam itu sendiri, bukan hanya dengan beri kit Ramadan, bukan hanya beri bako Ramadan, tetapi kita juga menyelesaikan masalah hukum hakam, termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang mempermudahkan urusan umat Islam. Hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian, kita ada macam-macam, kaset ada, YouTube ada, taranum bacaan tartil dalam TV ada, pen baca Quran ada. Tuan-tuan ambil, letak Quran depan, ambil seorang syekh mana-mana yang bacaannya tidak laju, kan? Kita letak, kita baca, kita ikut ya. Kalau lidah tak nak bergerak sebab terlalu keras nak sebut makhraj tak balik pun kita ikut. Biar kamu khatam sekali tatap Al-Quran bersama dengan kita dengar dia baca dan kita ikut dia baca. Mudah-mudahan insya-Allah Quran akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Amalan yang ketiga, Qiyamul Lail, yang dinama dengan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, alhamdulillah. Walaupun kita buat di rumah, kita qiyam di rumah kita. Kita solat berjamaah bersama dengan keluarga kita 5 waktu. Solat qabliyah, solat ba'diyah dijaga. Kemudian bila mari selepas solat Isyak, solat dulu ba'diyah Isyak. Jangan ekspres nak habis nak pergi mana. Kita nak balik tak ada, dulu jam jalan lah macam-macam, takut orang panggil nak keluar pagar masjid lah, jam lah, moreh-moreh tak ada. Kita sendiri yang buat moreh, kan? Kemudian kita solat tarawih. Solatlah 8 rakaat boleh, 10 rakaat pun boleh, 20 pun lagi boleh. Buatlah setakat mana yang kita mampu. Bacalah ayat Quran yang kita ingat. Faqra'u ma tayassara minhu. Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara. Bacalah setakat mana yang kamu mampu. Apa surah yang kita ada? Saya tak boleh baca surah panjang-panjang, Ustaz. Baca surah pendek pun tak apa. Tapi kita buat dengan cara khusyuk. Kalaulah kita pendekkan solat, kan kita lama sikit rokok, sujud, boleh je. Alhamdulillah, tip kita ada. Saya tak pandai, Ustaz, ni yang celah-celah ni nak baca fadlun minallah ni apa ni. Tak usah baca. Lepas pada kita solat, kita istighfarnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ufilli zunubi wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Ya Allah, jadikan kami, aku dan keluarga aku ni yang ada depan ni, semua ahli zuriat aku dan keturunan-keturunanku min utaqaika minan nar, termasuk di kalangan orang yang engkau membebaskan daripada api neraka. Doa kita. Cara nak berdoa kan bermula dengan alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian doa bahasa Melayu, kemudian ditutup dengan wasallallahu. Tambah pula 2 rakaat. Insya-Allah tidak jadi masalah para jemaah sekalian. Kalau tuan-tuan rasa saya nak tazkirah dengan keluarga, ambil risalah ni. Insya-Allah saya bagi percuma. Boleh download. Boleh ambil. Nanti baca. Setiap malam baca. Saya kira 30 malam khatam buku ni, insya-Allah taala, kan? Alhamdulillah. Panduan-panduan sudah ada, banyak buku-buku yang ditulis tentang Ramadan. Buku ni juga menarik. Ni, puasa dan Ramadan. Cap comel. Ambillah buku mana-mana para jemaah sekalian, boleh je kita baca, ambil faedah daripada masa yang kita ada.
Kemudian yang ke isu witir. Adakah mesti kita lepas kita tarawih kita langsung witir? Jawabnya dua pilihan. Option kita ada. Yang pertama, kalau kita rasa anak-anak ni payah nak gerak nanti, kalau kita tak solat sekarang dan mereka tak akan solat dah, biasalah nak bangun sahur pukul 5 pagi kan. Ada yang kena angkat, ada yang kena basuh muka, nak ajak dia tahajud, tak sempat. Tak apalah, kita kata kita solat tahajud di awal malam. Tapi bila kita solat witir di awal malam, di akhir malam nanti tak perlu tahajud lagi. Tak perlu witir lagi. Nah, tahajud tu, dia gini, untuk maklumat para jemaah sekalian. Salatul qiyam, solat malam, bermula daripada selepas Isya sampai subuh. Maka dia duduk dalam tu semua jenis solat malam. Tak kira lah tarawih ke, witir ke, tahajud itu dia panggil qiyamul lail. Cuma para ulama membezakan di antara tahajud dengan tidak tahajud. Tahajud itu selepas kita bangun daripada tidur, nama dia tahajud. Di antara solat qiyamul lail, solat witir. Maka solat witir kita boleh solat di awal malam, selepas kita tarawih langsung, ataupun kita tunda sedikit. Nanti dekat nak tidur, kita panggil anak-anak semua, mari, ambil uduk. Pukul 11 malam ke, pukul berapa, kita solat witir. Seeloknya 3 rakaat, lebih lagi 5 rakaat boleh. Tapi, yang paling baiknya, kita solat witir di akhir malam. Kita bangun sahur nanti, kita witir. Itu yang terbaik. Terpulanglah keadaan-keadaan. Nah, jadi kalau contohnya kita kata, kita ada anak yang besar dah. Kan? Waktu nak jadi imam witir, kita suruh anak kita witir. Abang, jadi imam witir. Sebab abah dengan umi nak solat di akhir malam, nak ambil yang afdal, kita kata itu yang terbaik. Yang keempat, di antara tip yang keempat, iaitulah beri sedekah. Dia kata payah ustaz nak bagi sedekah macam ni, nak pergi cari orang miskin. Kita kata senang ya, dunia ni nak kiamat. Tak. Tuan-tuan sambil-sambil baca risalah, tengok dia saya punya pondok ni ada nombor akaun. Masya Allah. Kita beri sedekah lah malam ni ke pondok ni. Berapa ringgit yang kita ikhlas. Lillahi ta'ala. Malah esok cari sekolah lain pula kita tambah. Malah esok cari NGO lain pula kita bagi. Boleh je, tak ada masalah. Di antara sedekah bulan Ramadan khususnya, iftarus saim. Beri makan orang puasa. Kita PKP nak pergi bagi makan, tak boleh. Cari NGO yang duk bagi makanan kepada orang. Kita bagi masuk akaun. Ataupun keluarga kita sendiri di kampung yang tersepit dengan PKP ni. Tanya khabar di kampung. Kita duduk di mana-mana contohnya. Tanya orang kampung kita macam mana. Makcik-makcik kita, keluarga kita dah ada cukup. Bukan miskin. Masalah iftar so'im bukan nak bagi pada orang miskin. Kita nak beri makan kepada orang berpuasa. Milioner puasa, makan, sama juga dapat pahala. Tapi bagi orang miskin, dua lagi. Sebab dia sangat berhajat kan. Dia berpuasa 2 kali. Jadi kita cari NGO yang telah menguruskan perkara ini. Masya Allah, ada sahabat kita ni buka dapur Ramadan. Ada yang buat kit Ramadan. Ada macam-macam cara hari ni. Kita nak berkumpul, tak boleh kita beli je bahan-bahan hantar ke rumah mereka. Itu di antara perkara yang kita boleh buat, insya Allah. Dan yang besar, iaitulah isilah Ramadan ini dengan zikir, zikrullah, baca Quran dengan zikir, dan juga dengan solat-solat sunat. Saya kata, kalau tuan-tuan boleh jaga solat sunat, qabliyah, ba'diyah, boleh jaga solat duha, boleh jaga tarawih dan witir, kita kata nikmat. Tapi kalau boleh banyakkan rakaat, lagi besar dia punya nikmat, kan? Itu di antara. Kemudian baca Quran, letaklah jadual baca Quran sebanyak mungkin yang kita boleh buat. Lepas pada masa tu kita dah rehat-rehat. Sambil-sambil duduk rehat, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan yang besar para jemaah sekalian, jaga virus COVID, bukan COVID ni yang duduk serang kita ni. Virus yang menghilangkan pahala puasa kita melalui yang paling besar sekali sekarang ni, lidah, tangan. Ganti daripada lidah, tangan, duduk menulis. Bulan puasa, tapi masih lagi menulis, masih lagi duduk mengutuk orang, duduk ngeji orang, kita kata ini orang tak berpuasa. Orang tak makan, bukan dia berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jagalah lidah kita, jagalah tulisan kita daripada mengumpat, daripada kata huduh pada orang, kata nista kepada orang. Maka itulah di dalam risalah kita ini, insya Allah saya sebut sebagai tip yang mudah, yang cukup simple untuk para jemaah sekalian menghadapi, melalui, mengharungi suasana Ramadan di saat kita ber-PKP ini.
Jelas insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat. Sekarang ini kita berpindah kepada adapun perbincangan tentang bagaimana cara nak niat rukun puasa, insya-Allah saya besok kita akan live sekali lagi untuk perbicaraan tentang hukum hakam. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan buku ni menarik, dalam buku ni dia sebut satu-satu. Ni cara ni rukun pertama puasa, niat. Macam mana nak niat? Allahu Akbar. Macam mana nak niat? Mudah je. Niat aku puasa esok, jadi. Begitu ya Ustaz? Tu yang orang duk belajar dengan kata nawaitu sa, itu format doa ya. Tapi sebenarnya innamal a'malu binniyat, mahallun niyyah fil qalbi. Tempat niat adalah hati. Kita niat, ya Allah aku nak puasa esok, khalas. Berpuasalah kita. Insya-Allah dalam siri yang akan datang saya akan huraikan tentang puasa. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita cuba tengok soalan-soalan yang ada ini. Kalau perlu kita jawab dengan segera, sekadar masa yang ada ni, sekadar ringkas ini insya-Allah. Soalan yang pertama, semasa sedang berbuka. Kita tengah duduk buka puasa. Ni menarik ni kan. Soalan yang pertama, semasa kita sedang berbuka puasa, orang azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun bismillah. Puak masuk. Jawabnya na'am. Kena jawab azan. Sebab Nabi kita SAW ketika mengarahkan sahabat, Iza sami'tumul muazzin, bila kamu dengar tukang bang, faqulu mislama yakum, kena kata seperti dia kata. Jadi kita kena kata, walaupun sambil, yalah betul-betul lah makan tu, jangan. Kita nak, kan kita tahu ni tak ada sibuk nak pergi mana-mana dah. Nak kerja pergi masjid pun tidak. Jadi kita makan cara perlahan-perlahan, makan buah tamar dulu, kemudian minum air, lepas tu kita doa, solat maghrib, lepas tu kita makan lah. Masuk waktu isya, kita berhenti solat, masya-Allah. Tabarakallah. Soalan yang cuba tanda. Soalan yang kedua, kalau musafir ke negara yang tempoh puasa amat panjang, ada rukhsah ke tidak kita boleh ikut tempoh waktu di Mekah? Saya tak boleh nak jawab secara mutlak sebab panjang pendek itu waktu tu berbeza. Waktu berbeza. Matahari naik tak sama. Kan ada negara yang beza dengan kita Malaysia, contoh Mekah dengan kita sini. 5 jam. Takkanlah kita nak ikut waktu dia. Dia buka puasa, kita buka juga. Lama tak mungkin. Maka ini agak sukar. Tak boleh ikut. Cuma kalau kita nak ikut hari mereka berpuasa dengan berhari raya, itu ada wajib. Sahabat saya dulu, seorang sahabat kita, pensyarah universiti, dia pergi buat PhD dalam bidang bahasa Arab di Jerman. Jerman komunis, tak ada orang Islam situ. Jadi waktu tu anak duduk di Mekah, dia duduk telefon, dia kata, Ustaz, dah puasa raya dah tempat tak? Kata tak lagi, tak istihar lagi. Kenapa? Dia kata kita sini kita ikut Mekah je raya. Tapi kalau dari sudut waktu berbuka tak berbuka lah. Setiap negara ada matlak dia. Cuma negara yang terlalu panjang, bagaimana itu kita kena khusus kita pergi kepada kita pergi kepada majlis fatwa yang akan menentukan insya-Allah. Baiklah para jemaah, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, apa kaifiat? Bahaya kaifiat ni. Orang yang melakukan hubungan badan suami isteri bulan Ramadan, yang mana kejadian yang berlaku 10 tahun yang lalu dan masih belum bayar fidyah, apa yang perlu dilakukan sekarang? Kita kata masya-Allah tabarakallah. Saya tak pastilah ayat ni ayat berlapik. Hubungan badan ni mana, kalau yang direct senang. Kalau jima, maka dia wajib kena bayar kafarah. Kafarah dia apa dia? Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ni, tuan-tuan, puan-puan, kita akan menghadapi Ramadan akan datang ni. Yang baru kahwin tak kira lah online ke tak online, hati-hati. Jangan buat kerja tengah hari Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, kita berpindah kepada bayar kafarah. Kafarah dianya kita kena beri makan kepada 60 orang miskin, ganti daripada itu. Jadi siapa dia yang 10 tahun tu tak bayar, bermakna hutang dia dengan Allah belum terbayar. Eloknya
Sekarang juga. Saudara, saya harap saudara yang bertanya ni ada bersama kita ni. Beli. Ialah nak puasa 2 bulan berturut-turut, mana nak mampu. Sebulan ni pun sudah terjadi apa yang terjadi kan. Maka kita beli 60 makanan, 60 beras, diberi kepada 60 orang miskin. Kalau tak mampu, cari je NGO mana-mana, minta tolong dia uruskan. Bagi ke dia duit, kita wakilkan mereka uruskan. InsyaAllah sebaik-baiknya sebelum Ramadan nak masuk ni, kita masih lagi ada masa. Selesailah saudara sebelum kita mati. Kerana itu dianggap seperti hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dikira sebagai hutang. Soalan yang seterusnya. Saya pun tak ingat nombor. Tanda sendirilah. Sebelum PKP, saya sentiasa berjamaah di masjid. Dan 10 akhir Ramadan saya iktikaf di masjid. Situasi PKP dalam Ramadan ini bolehkah saya berniat iktikaf dalam bilik rumah saya dengan niat sebagai masjid? Kita kata tidak. Iktikaf di masjid, tetapi kita semua sekarang semuanya beriktikaf. Tak gimana ni. PKP mengurung kita dalam rumah. Cuma kata di sebagaimana kata di para ulama, siapa yang tak mampu pergi ke Arafah, kan? Siapa yang tak mampu pergi ke Arafah untuk mengerjakan haji, maka dia hajikanlah di tempat dia. Artinya seolah-olah kita pakai ihram juga, tak buat benda-benda yang tak baik. Jadi siapa yang tak mampu pergi beriktikaf di masjid, kerana masjid dikunci dengan sebab COVID-19 ini, maka kita iktikaf di rumah kita. Kita duduk, tak buat maksiat, kita buat semua amalan-amalan yang kita iktikaf dulu. Apa yang kita iktikaf dulu? Kita baca Qurannya dengan kita ni duduk. Kita cakap dengan anak-anak, cakap dengan ibu dia, bapa duduk dalam bilik ni, bapa nak iktikaf sini. Malam-malam kita duduk baca Quran, kita tahajud setelah kita berterawih dengan keluarga kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saudara yang bertanya jangan susah hati. InsyaAllah pahala kamu beriktikaf dulu, Allah akan bayar walaupun kamu berada di rumah. InsyaAllah. Inilah apakah susunan amalan yang baik untuk kita lakukan bila kita bangun malam lebih awal sebelum subuh? Jawabnya yang pertama sekali, kita berwudu, kemudian kita mulakan solat 2 rakaat yang ringkas, kemudian kita mula tahajud. Tak apa tuan-tuan, insya-Allah. Ramai ulama telah mengatakan boleh je kita pegang Quran, kita buka mushaf depan kita sini, ataupun dengan ada handphone ni lagi senang, kita pegang Quran. Bila kita nak sujud, masuk dalam poket, pastikan tidak jatuh lah, kan? Boleh je kita buat. Alhamdulillah. Isikanlah. Dia 2-3 perkara yang kita boleh buat. Kita solat, rasa letih, duduk baca Quran, rasa letih, kita istighfar. Biar kita menangis. Tuan ingat dalam hadis yang saya baca, hadis yang sahih, salah satu daripada 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan Allah pada hari kiamat, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang duduk diam-diam, zakarallah, berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar, bertaubat, fafadat ainah, mengalir air mata dia kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ini orang ini duduk di calon yang duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Adapun solat sunat hari raya, soalan dia solat sunat hari raya, boleh kita buat hari raya di rumah kita, tidak jadi masalah. Sebab solat hari raya buat seorang pun boleh, berjamaah pun boleh. Kita nak khutbah, cubalah nanti insya-Allah pejabat agama akan keluarkan teks khutbah untuk baca di rumah, insya-Allah. Jadi berlatih-berlatihlah. Kita berhari raya boleh je kita buat. Hari raya dia tidak ada had, tak bukan solat Jumaat. Solat Jumaat ni banyak syarat. Syarat dia bilangan kena ramai. Mazhab Syafi'i pula letak 40 kan. Ada mazhab lain kata tak apa, tidak 40. Dan dia kena duduk dengan mukim, tak boleh banyak. Sini Jumaat, sebelah Jumaat, tak ada. Satu-satu, qaryah satu je. Jadi raya asalnya memang kena satu. Tapi dia sunat, boleh kita buat masing-masing insya-Allah. Soalan yang seterusnya, apakah amalan yang terbaik untuk kita berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia, khususnya dilakukan di bulan Ramadan? Alhamdulillah, soalan yang baik. Saya setiap kali menjelang Ramadan, kita terima soalan orang, ustaz, perlukah saya isi borang ni? Borang pengampunan ibu bapa di bulan Ramadan. Bayar RM50 sekali zikir, sekali tahlil. Bayar 500, full package, 1 bulan. Kalau hak mahal lagi bayar RM1,000, khatam Quran di Mekah. Kita kata, ya akhi. Ya akhi, ya wahai saudara, wahai saudari. Inikah cara kita sayang kepada ibu bapa? Nak doa kepada mak ayah pasal diswastakan. Kenapa?
Sayang kepada ibu bapa kita sendiri dengan mulut kita. La khalufu famis shaim. Nabi kata, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Taala. Dengan mulut kita yang berbau dengan Ramadan ini, di saat kita nak berbuka puasa, kita sendiri yang berdoa, ya Rabbi, ampunkanlah dosa ibu bapa aku. Ya Allah, tenangkanlah mereka dalam kubur. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, jadikan aku dan mereka semua min utaqaika minan nar. Doa. Kemudian apa saja yang kita ada duit contohnya lebih, kita sedekah untuk ibu bapa kita, ambil nombor akaun, RM1 saya, RM2 mak, yang ketiga bapa contoh, boleh buat. Ataupun kita beli makanan, kita niat sedekah pada ibu bapa, semuanya sampai pahala kepada orang mati, insya-Allah. Adapun pahala baca Quran itu khilaf di kalangan ulama, jadi kita ambil yang betul-betul sudah jelas. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang seterusnya, banyak juga soalan kita ni. Kalau kami sekeluarga tangguhkan witir hingga waktu tahajud, bagaimana nak menunaikan witir tersebut berjamaah atau sendiri selepas masing-masing tahajud atau bagaimana? Naam, tadi saya dah sebut. Mudah-mudahan yang bertanya ni sudah dengar, kan? Jadi witir ni 3 pilihan. Sama ada kita buat di awal selepas tarawih langsung, ataupun kita kumpul balik keluarga kita sebelum tidur, ataupun selepas daripada tidur. 3 pilihan. Yang pentingnya, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali pada satu malam. Tidak ada witir 2 kali satu malam. Kalau dah buat di awal malam, di akhir nanti tak ada witir, kita bangun tahajud, sahur, kemudian salat subuh. Naam. Perihal wanita haid membaca Al-Quran dengan memegang tafsir Quran, membaca mulai Al-Baqarah hingga Nas secara tilawah. Ada yang mengatakan setengah pendapat membenarkan. Ada yang mengatakan tak benar. Saya kata beginilah, kita ambil jalan tengah. Oleh kerana yang tak membenarkan tu ramai di kalangan ulama. Yang membenar pun ada juga. Jadi kita kata oleh kerana perkara ini khilaf. Kalau kita buat benda yang khilaf, kita akan terasa, hati kita tak akan tenang. Kita tengah baca Quran, kita tengok ulama kata haram ni. Jadi kita berhenti dulu. Yang pentingnya, saudari, ibu-ibu muda yang masih lagi ada haid dengan ni, buat jadual awal-awal lagi. Di awal Ramadan, kita baca Quran sungguh-sungguh. Jangka haid saya mari bila? Setengah Ramadan, akhir Ramadan. Mudah-mudahan waktu haid datang, hizib yang kita baca 1 juzuk, 2 juzuk satu hari, Allah Ta'ala akan bagi pahala pencen ketika itu. Kita berhenti baca sebab apa? Sebab beramal dengan pandangan ulama yang mengatakan haram bagi haid baca Quran. Saya kata itu lebih baik. Khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf-khilaf ulama ini mustahab. Jadi inilah yang dikatakan sebagian. Cuma saya kata boleh kita baca insya-Allah taala zikir, ayat Quran yang dijadikan zikir macam ayat kursi, 3 qul, amanah rasul untuk kawal tubuh, nak lawan COVID contohnya, boleh kita baca walaupun dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Soalan yang seterusnya, jika bermusafir, bolehkah kita berbuka? Jika saya berbuka lebih awal sebelum start perjalanan, bolehkah? La. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau kamu sakit ataupun kamu sudah bermusafir, baru nak musafir, makan rumah, la, tidak boleh. Sebab kita belum mula musafir lagi. Jangan makan dulu. Itu pun ulama khilaf. Patutnya kalau nak musafir sebelum fajar. Kalau dah niat tak boleh. Tapi alhamdulillah pandangan yang kuat insya-Allah setakat yang saya pilih. Walaupun kita dah mula puasa, contohnya kita mula puasa pagi, kita start perjalanan kita pukul 10 pagi. Kita pergi dulu, pergi sampai keluar daripada kawasan kita. Yang kita tahu jarak kita nak pergi daripada Kuala Kerai ni ke Kuala Lumpur cukup marhalah, bolehlah kita buka puasa. Ada sebahagian kata la, kalau nak juga kena keluar sebelum fajar. Jadi itu agak ketat. Tapi bukan bermula pakai tak puasa lalu. Hari ni sebab kita nak musafir, kita kata la, ya akhi, itu belum lagi kamu belum lagi bermusafir. Soalan tentang bolehkah orang kerja berat seperti buat binaan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kita kata alhamdulillah dengan PKP mari ni tak ada orang kerja berat tahun ni. Inilah peluang untuk mereka berpuasa full. Selama ni berpuasa tarik tali, hari ni hari cuti puasa, hari kerja tak puasa. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kalau kerja berat tak mampu dia nak berpuasa dan dia dia ada tanggungan yang tak ada rezeki lain, boleh mereka buka puasa di atas dasar masyaqqah. Atas dasar masyaqqah. Namun begitu,
Masyakkah tu tuqaddaru biqadar. Kalau hari tak puas, hari tak kerja lah, jangan pula kata saya ni boroh kasar. Boroh kasar apa, hari ni hari cuti. Jangan duk kasar-kasar lah kan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi pada soalan-soalan yang seterusnya. Banyak lagi soalan ni. Berpuasa dalam suasana PKP ini akan lebih mencabar memandangkan masa banyak di rumah. Mohon untuk tunjuk ajar. Alhamdulillah, saya minta sahabat yang bertanya ni, ulang baliklah video yang telah saya ulang tadi. Dan mohon juga tunjuk ajar Ustaz dan nasihat kaedah terbaik meminimalkan penggunaan gadget, telefon, menonton TV. Kita ingatlah Ramadan ini mari dengan nafhatur rahman yang besar. Tapi kalau kita masih lagi menghabiskan masa dengan duk menonton TV, dengan duk main gadget, benda tak ada faedah, duk share benda yang tak sahih. Ni sibuk ni orang sehari dua ni duk atar ke saya. Ustaz minta maaf lah sebab hadis Jibril ni. Siapa tak minta maaf kali ni, maka dia akan dilak macam-macam dosa. Kita kata Tuan, memang memohon maaf tu bagus. Dan kita diminta supaya bermaaf-maafan. Tapi kalau nak sandar kepada hadis Jibril yang dicari oleh ulama hadis tak jumpa, kita kata hadis ni tidak ada sandarannya yang sahih, tak payahlah duduk sandar di situ. Nak minta maaf je. Tak payah sebab hadis Jibril. Tidak. Tuan-tuan boleh baca penjelasan panjang yang dikeluar oleh My Hadis Jakim dalam web Jakim ada, dalam saya tolong share lagi link ni supaya mudah tuan-tuan dapat di Facebook saya Abu Anas Madani untuk mudah mendapat penjelasan. Soalan, boleh ke kalau saya dan keluarga solat berjemaah kat luar? Dan pada masa yang sama anak saya dan keluarga saya bersolat jemaah dalam bilik? Sah ke solat dan dapat ke pahala imam? Maknanya rumah dia besar, dia nak solat di beranda, kan? Isteri dalam rumah, tapi kalau bersambung tak apa. Contohnya kita kata beranda rumah kita luas, supaya orang luar tak nampak lah isteri kita, anak-anak perempuan kita tak. Kita buka pintu, ni macam sliding door ni, pintu ni. Buka sikit, dia duduk dalam tu, kita luar ni boleh. Tapi jangan pula kita duduk di atas bangsa di luar, dekat parking kereta, isteri di rumah, lah, itu dia panggil tidak saf, tidak bersambung. Kita kena ingat, kita duduk di luar bangunan, kalau dalam masjid, walaupun 2 tingkat, 3 tingkat, di duduk atas masjid itu, tak apa, dia ada rabit, ada kaitan, ada ikatan, ada connecting sebab masih dalam ruangan masjid. Tapi kalau di rumah berbeza hukumnya. Tak boleh nak buat. Kenapa? Itu dah antara. Kalau nak duduk di luar, isteri duduk dalam tapi biar bersambung sah. Letak anak tengah tu, buka pintu sikit biar masuk. Macam-macam lah musim Covid ni kan. Macam-macam dah cari, nak mencari keselesaan. Kau macam mana? Wallahu a'lam. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Masih ada lagi soalan. Pohon pencerahan, bagaimana kedatangan nisfu Sa'ban lepas? Terdapat juga mesej yang memohon kemaafan dari sahabat-sahabat. Kita kata, isu nisfu Sa'ban, hadis dia tu ada pro kontra. Ada ulama yang mentasihkan, ada yang menolak terus. Saya kata, kalau kita ambil hadis yang sahih, hadis yang diterima sebagai hadis yang baik sanadnya oleh sebagian ulama, tapi hadis tersebut diberi keampunan oleh Allah Ta'ala kepada mereka pada malam itu kecuali musyahid. 2 kumpulan yang tidak diberi keampunan. Yang pertama orang yang syirik, musyrik. Yang kedua musyahid, orang yang berkelahi. Jadi orang kelahi ni bukan setakat nisfu Sa'ban. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, laporan diangkat pada hari Isnin dengan Khamis pun tidak diangkat. Hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Berdamai. Jadi sekarang ni kalau tak berdamai, sama jugalah. Tak usah ada hantar-hantar mesej lah. Kecuali betul-betul kita bersalah dengan dia, hantar mesej, telefon, saya minta maaf dengan dosa kita yang lepas-lepas. Kalau kita ambil duit orang, bayar balik duit, jangan setakat SMS je. Akhir sekali dulu, kad hari raya, maaf zahir dan batin. Besar kad raya sampai. Jumpa hari raya tak salam juga. Kita kata ini tak jadi. Kalau setakat duduk berkat tepi jalan, duduk setakat berwasafi ya, tak cukup dia punya syarat. Soalan. Saya nak melantik anak saya lelaki berumur 24-25 tahun untuk menjadi imam solat, terutamanya semasa solat Isya dan dituduh dengan solat tarawih. Masalahnya saya kurang yakin dengan keupayaan anak ini untuk menjadi imam solat, terutama fardu. Adakah sah solat saya sekiranya saya berimamkan anaknya nanti? Ginilah, sebelum kita lantik dia jadi imam, kita dengar dulu dia baca. Terutama sekali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya betul, makhrajnya kena, tak lari dia punya baris, sahlah.
Jangan duk susah-susah, duk cari nak kena taranum lah, kena apa, tak payahlah. Jangan suruh anak kita yang biasa-biasa ni nak jadi macam Abdul Basit, Abdul Samad dah, nak cari Syekh macam Syekh Musyari, nak cari Syekh apa dia yang sedap-sedap baca Quran ni. Tak perlu, kita baca cara kita. Tapi kalau rasa macam goyah sikit bacaan dia, eloknya bapa yang kena baca Al-Fatihah betul ni solat Isya dulu. Nanti serah anak-anak untuk solat sunat. Solat sunat yutajawaz syuaya. Maknanya ada kelonggarannya sikit, tapi yang pentingnya bacaan Fatihah dia betul sah insya-Allah. Carilah ustaz-ustaz yang selalu ajar tajwid, suruh dia dengar. Buka telefon je. Kan kita sekarang ni zaman PKP ni semuanya pakai online. Dan kita buka ustaz free, free. Saya nak suruh dengan anak saya baca Fatihah boleh? Boleh. Kalau dia baca betul, ustaz kata boleh dah. Boleh lah. Jangan ketat sangat, masya-Allah. Kan kalau kita pergi pula dengar orang-orang badui jadi imam, masya-Allah tabarakallah, mesti kita akan lari, kita kata tak sah. Tapi itu bacaan dia. Nak kata apa? Orang Pakistan baca lagu dia, orang Afrika macam tu juga, masya-Allah tabarakallah. Puasa tahun lepas saya tak sempat ganti. Bolehkah saya puasa ganti pada tahun ini? Selepas puasa akan datang? Masya Allah tabar. Bahaya. Siapa yang tak qada puasa tahun lepas, sehingga masuk puasa tahun ni, maka dia kena apa? Dia kena ganti pada tahun depan dan dia kena bayar fidyah. Kena bayar secupak beras. Sebagaimana fatwa beberapa orang ulama sahabat, dia mengatakan orang yang berpuasa tahun lepas kemudian dia tak qada, maka dia kena qada dan dia kena ganti. Kena qada dan kena bayar fidyah secupak beras 700 gram setiap hari. Jangan tangguh-tangguh. Ni tidak ni. Masa ada tak qada. Akhir sekali bertangguh-tangguh dan ini di antara soalan yang perlu diambil perhatian. Sebab saya tengok banyak soalan yang datang ni isu yang sama. Ada orang tak sempat qada. Tak sempat dah nak qada. Kan besok 2 hari lagi nak puasa, macam nak buat? Kata tunggu dulu. Bila masuk Ramadan, dia kena bayar qada lepas pada Ramadan nanti dan dia kena bayar fidyah. Sebab dia sudah tertangguh. Adakah fidyah itu berganda? Itu khilaf di kalangan ulama. Saya dah bahas panjang dalam satu video, satu kuliah kita tentang berganda atau tidak. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman panjang tentang Ramadan, insya-Allah. Apakah hukum titik ubat mata ketika berpuasa? Dia khilaf masalah ni dalam isu perkara ini. Saya dah tulis dalam buku ni. Dalam buku ni pun ada. Dan di dalam fatwa yang dikeluar oleh persidangan ulama-ulama seluruh dunia, dia panggil Seminar Fiqh Perubatan pada tahun 1418 bersama dengan Jun 1997. Di antara pendapat yang mereka sebut, iaitulah ni senarai tadi, ubat titis mata itu tidak dikira. Nombor 1, keputusan qara seperti berikut: ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga semuanya tidak membatalkan puasa. Ada dalam risalah ada. Alhamdulillah dalam risalah yang dikeluar oleh Jom Solat ni pun ada juga. Ada senarai cantik. Budak-budak pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat kita ni masya-Allah aktif dia. Dia orang boleh buat yang ni. Ni senarai-senarai hukum hakam yang tidak membatalkan puasa. Dan alhamdulillah, sebelum kita terlupa, sekarang ni orang nak tanya, kalau kita diandaikan di bulan Ramadan nanti kita dipanggil oleh pihak KKM, pihak hospital panggil nak ni masuk tes COVID ni, masuk dalam hidup, batal tak batal? Alhamdulillah saya memilih pandangan yang tidak batal berdasarkan fatwa ini. Dan alhamdulillah beberapa mufti dalam Malaysia juga sudah mengeluarkan pandangan yang sama, tidak batal. Kita kata alhamdulillah. Saya takut saya seorang, rupanya sudah ada fatwa dan sudah ada juga pandangan daripada mufti. Kita mengatakan ini aman. Kalau kita seorang penat kan. Adakah hadis kelebihan berbuka dan berpuasa bersahur dengan kurma? Kita kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berbuka. Adab berbuka puasa tu Nabi kita makan. Nabi kata Nabi kita makan rutab. Nabi kita makan apa? Rutab. Kalau kita nak buka puasa kita berbuka dengan rutab. Kalau tak ada rutab barulah kita pergi kepada tamar. Itu yang pertama. Kalau tak ada hasayat minal ma'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
dia akan ambil minum air. Bukan makan ondel-ondel teri mandi. Ondel-ondel teri mandi ni orang Kelantan. Kalau orang luar ni dia panggil apa kuih-kuih yang masyhur untuk nak buka puasa ni apa dia? Carilah tak apa-apa. Yang pentingnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan mula dengan tamar. Rutak tamar yang basah. Kemudian pergi kepada tamar, kalau tak ada juga diminum air. Jadi para jemaah sekalian, kita ambil lah begitu. Boleh ke nak puasa esok? Apa esok? Kita kena ikut sumu li ru'yatihi. Kita kena puasa ikut kerajaan negara kita. Malaysia waliul amri, yang wajib kita taat iaitulah pemegang mohon raja-raja, kan? Keluar dalam TV, maka dengan ini diisytiharkan esok puasa, baru kita boleh puasa. Saya dapat maklumat kata Arab Saudi puasa esok. Jangan ikut. Jangan ikut dia. Kita kena ikut pemerintah sini. Kan? Kalau tidak, susahlah kita. Takkan awak nak semaya subuh sekali dengan dia, kan? Itu dia panggil. Kita kena kena ikut tempat kita. Masya-Allah tabarakallah. Bagi orang yang qada puasa boleh. Terpaksa, dipanggil darurat. Walaupun hari ini dia puasa, esok dia puasa boleh. Tapi yang tak bolehnya kita puasa sunat. Yaum syak dia panggil. Esok tu dia panggil hari syak. Hari 30 ni, hari 29 tak boleh. Tapi kalau orang yang ada qada puasa, tiba-tiba dia teringat hari ni. Oh, masya-Allah. Aku tak sempat nak qada puasa. Ada 2 hari lagi. Puasa. Silakan. Boleh kita puasa. Sebab masih lagi ada ruang untuk kita berpuasa. Ada lagi soalan? Apakah hukum jika tertidur dalam solat tarawih? Masya-Allah. Allahu Akbar. Duduk di masjid pun tidur, di rumah tidur juga kah? InsyaAllah tahun ni tak tidur dah, kan? Kalau tidur juga nanya. Ulama kata begini. Kita tengok tempat di mana kita terlena. Kalau terlena di tempat yang boleh keluar angin, boleh terketut, maka batal lah. Contohnya tengah rokok, tengah sujud. Tidur, itu tak boleh. Sebab keluar angin kita tak sedar, kan? Tapi kalau sambil berdiri, orang tak ketut sambil berdiri. Kecuali lain macam. Ataupun dalam tahayat awal, kalau kita duduk di punggung kita tetap, insya-Allah tidak menjadi masalah. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita berbuka puasa awal beberapa minit, sebab tengok waktu buka dalam telefon, tapi waktu sebenar belum masuk lagi, jawabnya kena qada puasa tu. Tak sah puasa dia. Sebab asalnya hari. Kemudian kamu tersalah, kan? Maka kita kena pastikan. Nak buka puasa tengok. Kita dengar ada radio puasa. Radio mana tu? Kita duduk Kelantan. Kelantan ada 2 zon. Zon 1, zon 2. Kuala Lumpur ada zon dia, kan? Contohnya. Dengan negeri lain, kita dengar radio hak KL punya. Kita duduk sini, ada beza 3 minit lah, jangan makan. Kena pastikan. Kerana itulah Bilal, di bulan Ramadan ni sangat-sangat perlu meneliti, mengambil perhatian yang besar, jangan tersalah. Tersalah buka puasa, habis semua sekali kena qada belaka, kena puasa. Cuma ulama khilaf tentang tersalah sahur. Macam mana kalau salah sahur? Sebab asalnya malam, itu pun khilaf juga. Tapi tersalah buka puasa lah. Kita kata dia kena qada pada hari tersebut. Cuma dia tidak berdosa kerana dia tersalah. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, untuk masyarakat negeri Kelantan, semalam kita telah keluar daripada kenyataan daripada pejabat mufti kerajaan negeri yang telah mengubah, dia ubah jadual waktu solat subuh, kan? Waktu solat subuh telah diubah. Kalau negeri lain berapa minit? 8 minit. Tapi kita di Kelantan ni diubah hanya 4 minit saja. Diubah sebanyak 4 minit saja kerana negeri Kelantan sudah berbeza dengan orang lain daripada zaman dulu lagi, sudah beza. Orang lain pakai darjat lain, kita pakai mufti. Zaman Mufti Haji Muhammad Nur dulu, kan dia sudah guna darjah yang sudah ada ni. Ini kenyataan daripada pejabat mufti. Saya bacalah untuk orang Kelantan, untuk orang luar Kelantan, dengar-dengar je lah. Sebab mereka dah lama dah dapat maklumat ni. Pemakluman rasmi. Hebahan perubahan waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan. Memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad yang ke-5 telah mengampuni perkenan perubahan awal waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan
hendaklah ditambah 4 minit. Ditambah berapa minit? 4 minit je. Negeri lain 8 kan? Daripada waktu subuh yang ada dalam takwin yang sedia ada. Perubahan ini adalah berdasarkan penggunaan nilai altitude matahari di bawah ufuk bagi permulaan waktu fajar sadiq daripada 9 darjah. 19 darjah yang diguna pakai sebelum ini kepada 18 darjah. Mana dulu 19 kepada 18 darjah. Jadi orang negeri lain dulu 20. 20 pasal mereka lompat kepada 18. Jadi 8 minit. Jadi oleh kerana Kelantan sudah ada 19, di saat orang lain pakai 20, kita pakai 19, maka kita hanya lompat 4 minit je. Jadi kita tambah 4 minit saja untuk negeri Kelantan. Keputusan mesyuarat Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Kelantan memutuskan bahawa perubahan ini hanya melibatkan waktu solat subuh dan imsak saja. Manakala waktu solat fardu yang lain tidak berubah. Manakala bagi solat subuh yang didirikan sebelum perubahan ini adalah sah, tidak perlu qada, tidak perlu qada. Alhamdulillah. Dengan ini, perubahan awal waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan berkuat kuasa pada 1 Ramadan 1441 bersamaan dengan 24 April 2020. Jadi, para jemaah sekalian, insya-Allah, jadi waktu kita sahur lewat sekilah 4 minit tambah daripada takwim yang ada, dan sekarang ni pihak Majlis Agama sudah keluar takwim baru. Bolehlah ambil tengok. Alhamdulillah. Timbul lagi soalan orang tanya. Dia kata, Ustaz, ada satu soalan. Iaitulah apa dia keimsakiyah? Imsakiyah Ramadan. Ada ulama yang mempertikaikan imsakiyah ni tak boleh. Tak ada. Dalam sunnah tidak ada. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara dia sahur dengan azan dengan solat itu berapa 50 ayat je. Kita kata begini para jemaah sekalian, untuk penjelasan tentang imsakiyah Ramadan ini, tuan-tuan jangan susah hati. Bagi saya, simple dia. Tak usah duduk tengoklah masalah ini ada sunnah tak sunnah. Yang pentingnya imsakiyah ni ibarat seperti isyarat traffic light lampu kuning. Lampu kuning kalau kita pergi, kita langgar, boleh saman ke tidak? Tak saman. Cuma berhati-hati. Berhati-hati. Maknanya kalau kita masih lagi duduk makan, sampai orang azan, Allahu Akbar, jadi makanan dalam mulut penuh lagi. Kan? Bila masa nak beruh gigi, bila masa kita nak berkomo-komo, bila masa kita nak berangkat ke masjid, jadi kita berhenti 10 minit awal. Kalau dia belum makan lagi, silakan. Boleh makan. Bukan tak boleh makan. Lampu kuning. Simple sangat dia punya bandingan. Bandingan dia apa? Lampu kuning. Lampu kuning boleh berjalan, boleh pergi. Tapi ya hati-hatilah, mana dalam hazard, mana gear pun jangan main gear 5 lah. Slow-slow dah berjalan tu, kuat. Kita pun kalau, 10 minit lagi, tambah lagi 3 kat. Mana kalau belum makan lagi, makanlah. Tapi kalau sudah makan, sudah kenyang, berhentilah. Pergi gosok gigi, nanti boleh minum air lagi lepas pada tu. Kan? Kalau boleh siap-siap nak pergi subuh, orang dah azan tu, kita sampai masjid dah. Kita bila kita nak, itu dia panggil, itu makna imsakiyah. Tak perlu je tulis sebenarnya imsakiyah tu. Nah, sebab ada setengah orang keliru, tapi jangan keliru. Di Facebook saya sudah buat penjelasan bahawa imsakiyah Ramadan itu diibarat seperti lampu kuning yang memberi kepada kita isyarat supaya berhati-hati bila-bila lagi 10 minit, lagi 9, countdown dia panggil, lagi 9, 7, 8, 6, 1, azan. Mana kita siap-siap lah. Tak usah duduk sibuk-sibuk dengan sibuk nak makan lagi, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga para penonton mendapat manfaat ilmu dan maklumat setakat mana yang kita mampu untuk kita berbicara, dan siapa yang insya-Allah besok kita akan ada lagi perbincangan tentang persiapan hukum menyambut Ramadan pula. Bagaimana cara nak niat, apakah perkara yang boleh membatalkan puasa yang tak batal puasa, waktu mengikut jadual asal insya-Allah pada selepas asar pukul 5.15. Tapi kalau saya ada halangan besok kerana ada satu program yang agak besar, walaupun secara PKP ni bukan pesawat Grand berimpun, tidak. Kita tengoklah di Facebook, saya akan ubah tarikh itu kepada waktu mungkin selepas zuhur ataupun sebagainya. Sebab malam besok tak boleh dah. Malam esok kita nak tarawih dah. Ingat, malam besok malam tarawih. Imam-imam solat tarawih malam ni boleh ready-ready, siap-siap untuk menjadi imam, insya-Allah. Sekian, aqulu qauli hadza,
Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.